Menurut KKM, jumlah kes terkumpul sejak 13 Mei 2023 ialah sebanyak 14 kes, iaitu 6 di Kelantan, 5 Sarawak, 3 Sabah. 7 individu dewasa dikesan, iaitu 3 kanak-kanak dan masing-masing 2 warga emas dan remaja. Objektif daripada video kami ialah memberi kesedaran dan maklumat kepada masyarakat tentang bahayanya penyakit strok haba. Yang kedua, mengenal pasti gejala, orang berisiko dan faktor berlakunya strok haba. Yang ketiga, menjelaskan kesan strok haba dan langkah-langkah pencegahan. Kumpulan sasaran kami adalah semua lapisan masyarakat kerana strok haba tidak mempunyai rawatan khas. Justifikasi tips ini diberikan kepada masyarakat supaya mereka mengetahui dan dapat mencegah penyakit strok haba daripada berlaku. Strok haba merupakan suatu kondisi yang serius akibat pendedahan kepada keadaan sekeliling yang panas melampau sehingga menyebabkan badan tidak mampu menstabilkan suhu badan, dan ianya berlaku apabila suhu badan meningkat dengan cepat melebihi 40 darjah Celsius atau lebih. Strok haba juga dianggap kecemasan kerana boleh mengancam nyawa disebabkan kegagalan mekanisme peraturan suhu badan, iaitu thermoregulation. Apa pula faktor yang boleh menyebabkan strok haba? Jadi, terdapat pelbagai faktor yang boleh menyebabkan strok haba. Yang pertama, terdedah kepada kawasan yang panas pada masa yang lama. Yang kedua, kurang minum air putih yang mana menyebabkan badan kurang dehidrasi, dan kerap minum minuman yang berkafein yang mana menyebabkan badan sentiasa kekurangan air. Yang ketiga, memakai pakaian yang tebal dan juga gelap yang mana boleh menyebabkan suhu di dalam badan sukar dikeluarkan. Yang keempat, kanak-kanak dan juga orang tua yang berusia 65 tahun berisiko tinggi untuk mengalami strok haba. Yang kelima, masalah kesihatan kronik seperti penyakit jantung, paru-paru juga mempunyai risiko yang tinggi untuk terkena strok haba. Yang keenam ialah senaman yang berlebihan atau penyertaan dalam sukan seperti bola sepak atau sebagainya boleh menyebabkan strok haba sekiranya bermain di dalam kawasan yang panas pada masa yang lama. Seterusnya, kita akan menerangkan tentang gejala-gejala dan tanda-tanda strok haba. Antaranya adalah pitam, denyutan nadi yang patas, pening dan sakit kepala yang berdenyut, kurang berpeluh walaupun dalam suhu yang panas, keletihan atau kelesuan dan juga kekejangan. Tapi apa pula agak-agaknya kesan bila kita terkena strok haba? Pertama sekali, strok haba boleh meninggalkan kesan jangka panjang kepada individu yang mengalaminya. Yang pertama adalah hilang ingatan dan fokus. Yang kedua adalah kehilangan kemampuan dalam berbicara atau memahami bahasa yang digunakan. Hal ini dapat menyukarkan seseorang individu itu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga adalah kerosakan pada otak. Seseorang yang diserang strok haba akan mengalami kerosakan pada otak akibat terhentinya pengaliran darah ke otak disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya saluran darah di otak. Keadaan ini boleh menyebabkan pelbagai kesan kepada kesihatan dan kehidupan seseorang. Yang keempat adalah risiko serangan strok haba yang tinggi. Hal ini dikatakan sedemikian kerana individu yang pernah mengalami strok haba akan mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terkena strok haba kedua kalinya pada masa hadapan. Yang kelima adalah kemurungan. Individu yang terkena strok haba kemungkinannya mempunyai trauma akibat strok haba tersebut. Hal ini memberi kesan yang ketara kepada kualiti hidup individu yang mengalaminya. Oleh itu, sokongan dan rawatan sewajarnya daripada profesional sangatlah diperlukan untuk membantu memulihkan fungsi yang terjejas. Terdapat 4 jenis golongan orang yang berisiko mengalami penyakit strok haba. Yang pertama adalah warga emas, pesakit diabetes dan orang yang obesiti. Yang kedua, mereka yang bersenam di persekitaran yang panas dan juga kekurangan penyamat darah dan tidak memakai pakaian yang sesuai, iaitu pakaian sukan. Yang ketiga adalah mereka yang menghabiskan masa yang panjang dalam cuaca yang panas. Yang keempat adalah orang yang mempunyai tekanan darah rendah. Malam ni kita ada meeting. Meeting KPS. Kapan? Tak masih ke? Masih. Letih lah weh. Panas kan? Panas serius sekarang. Nak air tak? Nak. Panas-panas ni memang kena banyak minum air. Gila. Pergi mana panas ni? Buat berdobi tadi. Tak elok tau.
pada panas ni. Wah, panas rumah. Panas juga tadi. Bahaya tau nanti kena stroke haba. Masuk. Panas lah ni sekarang. Kan je weh. Weh, kau kena kurangkan minum air bulan tau. Tak elok. Tak macam aku. Minum air masak je. Ya, nanti aku kurangkan Okay. Tira. Asal ni weh pakai baju tebal-tebal. Panas ni. Weh, nanti kena stroke apa? Oh. Faham? Sebaik kau bagi tahu eh. Weh, kenapa kau bagi tahu weh? Sekarang kau panas weh. Kena lah bebas. Betul juga bagus saya kau. Weh, aku share kau. Weh, kau buat apa dalam kereta sama-sama ni? Aku tengah tunggu ni baku. Bahayalah. Lah, ya ke? Ya, sekarang kan mana panas. Tak buka aircon apa semua. Aku nak jumpa Mina. Tak boleh macam tu. Bahaya. Sekarang kan stroke haba. Oh, faham. Panas, bahaya. Thank you. Welcome. Dan kita beralih kepada refleksi. Selepas melakukan tinjauan kami dapati bahawa stroke haba merupakan satu situasi di mana ia boleh membahayakan kesihatan serta meranggut nyawa masyarakat. Masyarakat perlu mengambil serius terhadap permasalahan ini dan masyarakat perlu mengamalkan langkah pencegahan. Masalah stroke haba dapat diatasi dengan baik sekiranya semua masyarakat mengamalkan pencegahannya. Mencegah lebih baik daripada merawat perlu diterapkan dalam diri masyarakat.